berani lawan Allah. Orang kita kan yang berani-berani, dia sebut peduli apa aku, dia sebut syurga tu bukan milik kami, dia sebut demikian. Neraka tu pun kamu bukan penjaga pintu neraka pun. Dia sebut macam-macam gaya lah. Orang yang buat berani, dia kata macam kita dengar yang buat berani kan, aku ni tak semayang, aku ni baca yasin-yasin pun tak ada, maknanya aku ni tak pernah nak semayang-semayang pun tak ada pada dia aku. Yang buat berani ni di akhirat nanti peluh ni akan naik sampai Rasulullah kata sampai pada mana? Sampai pada hidung dia ni, sama dengan parah telinga dia. Dalam kubur ni membusuk nikmat sangat. Kenapa? Ni waktu mana hidup atas dunia penuh dengan kesombongan, penuh dengan perasaan takbur dan ta'jub, ujub pada diri dia, sehingga kan dia tak rasa bagaimana besarnya Allah dalam hidup dia dan tawaduknya pada jiwa dia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan kembali rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang di mana Allah masih lagi memberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar untuk menanam dalam jiwa kita perasaan rasa khauf ataupun rasa takut pada diri kita terhadap setiap janji-janji yang menakutkan di sisi Allah. Kemudian kita rasa takut kalau kita ni tak taat pada perintah Allah. Dalam jiwa kita ini kena ada perasaan al-khauf. Takut bukan takut yang disebut dengan takut dengan dunia, tidak. Tetapi takut pada diri kita, takut terhadap akhirat. Yang tu yang mesti ada pada diri kita. Kita kena tahu bahawa perasaan takut ni merupakan ujian dalam hidup setiap mukmin. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Dan sudah pasti aku akan uji di kalangan setiap kamu perasaan rasa takut dan juga rasa lapar dalam hidup. Lalu dalam Islam dia diajar supaya takut yang dimaksudkan ini bukanlah takut kepada kita kehilangan kerja, bukan takut kita ni tak dapat sesuatu, tidak. Bukan kita diajar supaya takut kalau kita berhadapan dengan suasana COVID yang melanda pada diri kita ni, tidak. Tapi kita diajar supaya tanam rasa takut kalau kita tidak diterima di sisi Allah. Itu yang kita kena alihkan rasa takut ini. Dalam kitab Riyadhus Salihin ataupun dalam kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, kemudian disusun ini, yang kita akan dapati bahawa di mana dalam bab yang ke-50 ini cerita tentang timbulkan pada jiwa setiap di kalangan kita rasa takut. Al-khauf. Al-khauf ni mesti sentiasa ada. Takut ni bukan bererti takut terhadap selain daripada Allah. Tetapi biar kita timbul rasa takut kita ni kepada Allah. Ni ramai di kalangan kita takut pada makhluk tapi kita tidak takut pada Khalik. Ini salah dalam hidup kita. Orang mukmin ini diajar supaya rasa takut kepada Allah. Dengan takut pada Allah ni maksudnya apa dia? Bukan takut sebagaimana kita takutnya pencuri pada polis, tidak. Tapi takut kita ni ialah semakin kita takut semakin kita dekat. Itu yang mesti ada pada jiwa setiap di kalangan kita. Bukanlah dengan bila kita rasa takut kita akan menjauh, tidak demikian. Tapi takut kalau kita tak laksanakan perintah Allah. Takut kalau kita ni tidak dipandang oleh Allah. Takut kalau sekiranya kita ni hidup dalam keadaan terjerumus ke lembah maksiat. Yang ni kena ada pada diri kita. Tapi sayangnya orang kita dia silap letak rasa takut. Dia pergi letak rasa takut ni kepada yang disebut dengan selain daripada Allah. Takut kehilangan kerja,
takut kalau sekiranya dia tak dapat jawatan, takut kalau dia tak dapat kedudukan, dia takut kepada urusan dunia, dia tak rasa takut terhadap urusan akhirat. Sebab tu dalam bab yang ke-50 dalam hadis Riyadhus Salihin ini, kita akan jumpa hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana kita nak rasa timbulkan rasa takut. Nak suruh takut tu mengekali pada jiwa kita. Biar takut pada Allah ni sentiasa ada pada diri kita. Sehingga bila kita sentiasa takut kita kepada Allah, menyebabkan kita ni sentiasa jaga perintah Allah. Tapi kalau kita takut pada Allah, semakin kita tak jaga perintah Allah, tu tak betul konsep dia. Konsep dia nak suruh kita ni hidup dalam keadaan takut kalau kita tak solat, takut kalau kita membuka aurat, takut kalau kita berbuat maksiat. Yang ni yang kita kena ada pada diri seseorang ini sendiri. Mari kita belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana nak suruh timbulkan rasa takut ini dalam jiwa kitanya setiap di kalangan kita. Saya baca daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anil Miqdad radhiyallahu anhu. Kalau jemaah-jemaah yang ada kitab Riyadhus Salihin kat rumah, jemaah-jemaah boleh buka kitab ni ataupun buka pada mak ayah kita, buka kepada keluarga kita yang duduk kat rumah ni. Kita tak tahu nak buat apa dah, ataupun kalian sibuk tengok cerita-cerita movie dan sebagainya, lebih baiklah kita dengar kuliah-kuliah ataupun kita dengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana daripada Miqdad radhiyallahu anhu kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tudna syam yaumal qiyamah, di mana matahari didekatkan pada hari kiamat pada setiap makhluk ini, minal khalqi, kepada para makhluk, sehingga kan jarak matahari ini hatta takuna minhum kamiqdaril mil, sehinggalah matahari tadi dekat dia sekadar 1 mil saja. Matahari ini bila bangkit di akhirat nanti, matahari itu diturunkan dekat dengan kepala setiap anak Adam itu sejarak mana? Sejarak sejengkal, 1 mil, disebut demikian. Sulaim bin Amr meriwayatkan hadis ni daripada Miqdad. Yang diriwayatkan lagi, qala Sulaim bin Amir ar-rawi anil Miqdad, fa wallah ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah, saya sendiri pun tak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kata mil itu. Katanya Sulaim ini sendiri. Sulaim bin Amir dia kata, walaupun dia riwayat hadis daripada Miqdad, dia kata, aku sendiri, dia kata, bila sebut saja tentang mengenai 1 mil ini, 1 mil tu aku tak tahu apa maknanya. Apa maknanya jarak 1 mil bumi ataupun mil yang artinya alat untuk mengambil celak daripada tempatnya guna celak. Mil-mil ni orang Arab pun dia diguna mil juga bila mengambil celak tu daripada celak, kemudian daripada lubang celak tu diangkat tu, tu jarak 1 mil. Ada juga yang jawab demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beginilah, senangnya nak suruh kita rasa datang jiwa kita ni rasa gerun, rasa kita ni takut. Kalau matahari itu bila bangun di akhirat nanti, matahari ni sejengkal je daripada kepala kita, 1 mil sejarak di antara yang pegang celak dengan yang dimasukkan celak ni. Jarak yang sebanyak itu tu kira-kiranya berapa jauh di saat yang demikian. Rasulullah sebut begini, katanya, disebut laginya, fayakunan nas ala qadri a'malihim. Disebut lagi dalam riwayat Sulaim ni kata, dia kata amil mil alladhi tuqtahal bihil ain fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Rasulullah sebut keadaan manusia pada hari itu adalah menurut kadar masing-masing amalan-amalan dalam yang mereka lakukan, banyak ataupun sedikitnya, yang mengeluarnya peluh-peluh daripada tubuh badan masing-masing. Di akhirat nanti, bila kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dia panggil, di saat tersebut kita akan tahu berapa jarak matahari dengan kepala masing-masing. Itu berdasar pada apa dia? Amalan masing-masing atas dunia. Kalau amalan kita ni
ada dalam jiwa kita ni rasa takut sungguh pada Allah. Rasa orang ni berbeza-beza dalam perasaan takut dia. Ada yang takut sungguh dia tak tinggal solat. Ada yang takut sungguh dia tak terbuka aurat. Bila dia takut sungguh dia jaga amalan dia. Jadi semakin dia banyaknya takut di dunia ni pada Allah, semakin jauhlah dia daripada yang disebut dengan matahari dekat dengan kepala seorang. Atas dunia ni, amalan kamu macam mana? Kalau kamu buat amalan, setiap di kalangan kita ni buat amalan, kadar kita takut ni macam mana? Ada kadang-kadang kita berjumpa orang yang solat kan. Bila dia solat tu menangis teresak-esak. Kita pula, kenapa kita solat tak boleh sampai mengalir mata? Mengapa kita solat sampai tak boleh pada diri kita? Ada orang tu bila solat sampai pengsan, jatuh pengsan kerana takut dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ayat Quran tu, ada orang-orang alim bila dia baca Fatihatul Kitab, Fatihah tu saja, dia baca Fatihah tu lama nak boleh habis. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia menangis teresak-esak. Ada orang alim dia jadi demikian. Dia rasa takut sungguh dia dengan Allah dalam hidup dia. Orang yang macam ni di akhirat nanti jarak dia dengan yang disebut dengan matahari itu, semakin banyak amalan takut dia atas dunia ni kepada Allah, semakin jauhlah dia matahari itu daripada jasad dia. Ini kelebihan orang yang ada keadaan demikian. Kemudian peluh-peluh ni keluar bercucur-cucuran kerana panas sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di antara mereka, Rasulullah cerita, paminhum man yakunu ila ka'bai. Ada di kalangan mereka di mana peluh-peluh yang banyak keluar ni sampai peringkat bertakung air peluh dia tu naik sampai ke tumit kaki dia. Allahu Akbar. Dia kerana atas diri dia lah amalan atas dunia ni. Amalan atas dunia ni macam mana? Ada orang yang bila dia ada di antara mereka, kedua lutut dia sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man yakun ila rukbatai. Ada orang yang dia peluh tu naik sampai ke lutut dia. Rasulullah sebut. Kemudian wa minhum man yakun ila haqwai. Rasulullah sebut, dan antara mereka pula yang sampai peringkat di pengikat sampai ke pusat dia. Haqwai, sampai pada pusat dia. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman, dan ada yang kedua lambung dia sampai kepada belakang dia naik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ila haqwai wa minhum man yuljamahu al araq wa iljaman. Ada yang peluh dia naik sampai ke ni bibir dia, sampai ke bibir dia. Bahkan ada yang naik peluh dia tu sebenar-benar, yakni seperti kendali kuda, iaitu keringat tadi sampai masuk ke dalam mulut dia dan sampai mencecah di telinga dia ni sendiri. Allahu Akbar. Ni kerana apa dia? Kerana berani lah. Berani sangat di atas dunia. Takut lawan dia berani. Berani apa dia? Berani tak tutup aurat. Berani tak sembahyang. Berani lawan syariat. Bila dia buat berani begitu, dia buat benda-benda sebegitu pada diri dia tersebut, dia buat seberani dalam keadaan demikian di atas dunia ni. Berani lawan Allah. Orang kita kan yang berani-berani, dia sebut peduli apa aku. Dia sebut syurga tu bukan milik kamu, dia sebut demikian. Neraka tu pun kamu bukan penjaga pintu neraka pun. Dia sebut macam-macam gaya lah. Orang yang buat berani. Dia kata macam kita dengar yang buat berani kan, aku ni tak semayang, aku ni baca yasin-yasin pun tak ada, maknanya aku ni tak pernah nak semayang-semayang pun tak ada pada dia aku. Yang buat berani ni di akhirat nanti peluh ni akan naik sampai Rasulullah kata sampai pada mana? Sampai pada hidung dia ni, sama dengan paras telinga dia di akhirat nanti. Jangan buat berani dengan Allah. Sejarah manusia lawan Allah ni atas dunia ni tak pernah lagi kita dengar orang lawan Allah menang. Tak pernah lagi. Dalam sejarah dunia kita hidup ni, tak ada lagi orang yang lawan Allah menang. Lawan Allah tu menang. Sehebat-hebat Qarun, hancur lebur Qarun. Sehebat-hebat Fir'aun, yang Fir'aun dia rasa hebat, lawan Allah hancur lebur. Abu Jahal lawan Allah hancur lebur.
Kamal Atatürk lawan Allah, hancur lebur. Lebur semua. Yang lawan Allah ni, namalah nama siapa? Kaum mana? Yang lawan Allah. Semuanya kalah. Semua kalah tak dunia. Di dunia pun kalah. Masuk dalam kubur lagi kalah. Sampai di akhirat nanti, matahari itu Allah letak dekat dengan tubuh badan dia. Biar dia rasa macam mana seksa dia dengan dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Allahu Akbar. Kita ni jangan menjadi begitulah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqul nasu yaumal qiyamah hatta yazhab uruquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yublagu adhanuhum. Muttafaqun alaih. Ni pun hadis lebih kurang sama juga disebut. Manusia pada hari akhirat nanti berpeluh. Pada hari kiamat. Manusia di padang mahsyar nanti berpeluh. Semua di kalangan manusia ni berpeluh. Peluh kerana apa dia? Matahari itu dekat sangat. Dah lah matahari dekat. Badan manusia ni pun kalau dekat-dekat di antara satu sama lain pun peluh. Peluh bau. Tu badan manusia ni sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut peluh tu hingga peluh dia tu turun dalam bumi sedalam mana? 70 hasta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Peluh rejat turun peluh ni dalam muka bumi ni sedalam mana? Sedalam 70 hasta. Allahu Akbar. Dalamnya air ni hatta 70 zira'an. Fil ardi 70 zira'an. Peluh yang turun dalam bumi itu, peluh-peluh masing-masing itu sedalam mana? Sedalam lebih kurang 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Akhirnya peluh-peluh tadi naik daripada bawah tu naik sebab lama sangat di padang mahsyar ni. Naik peluh ni sampai mana? Sampai pada yablugha adhanahum, sampai di cuping-cuping telinga ni. Naik air daripada bawah tu dahlah tenggelam 70 hasta ke dalam bumi. Kemudian naik lagi, naik sampai di telinga masing-masing. Allahu Akbar. Sebab tu kita diajar supaya timbulkan rasa jangan berani lawan Allah. Jangan berani kita di kalangan kita. Bila kita lawan Allah, sampai hari ni kita tak menang lagi. Kita nak lawan COVID. Setakat mana kita boleh nak lawan? Datang vaksin, kemudian kita cuba lawan, buat penjarakan, buat tak jumpa orang, buat. Kalau Allah kata tak boleh nak berhenti, tak boleh nak berhenti. Kecuali kamu kena berhenti. Berhenti apa dia? Berhenti lawan Allah. Selagi mana kamu lawan Allah, selagi itulah kamu tak akan berjaya. Kamu tak akan berjaya. Dalam hidup kamu kena letak, jangan berani nak lawan Allah. Cara kita sebagai seorang mukmin apa dia? Kita diajar supaya jadi tunduk dengan Allah. Tunduk. Biar kita ada rasa takut nak buat maksiat. Takut nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Takut. Kita biar ada takut tinggal solat. Kita tengok orang yang berjalan tak tutup aurat, kita rasa takut. Tengok orang yang berjoget-joget dalam TV dan sebagainya, biar rasa takut. Takut kita. Dia ni tak pernah nak insaf. Suasana kita sekarang ni patutnya dah insaf dah. Suasana kita ni, tapi tak insaf-insaf. Orang macam ni kadang-kadang kita kata, kenapalah Allah tak mati-matikan mereka? Kenapa Allah biarkan? Di akhirat nanti, orang macam ni lah Allah nak tunjuk balik di padang mahsyar. Allah nak tunjuk, adalah yang jenis ni, dalam air peluh dia tu sedalam mana? Sedalam 70 hasta dalam muka bumi. Dan kemudian air peluh dia tersebut naik sampai mana? Sampai ke telinga dia. Sampai ke telinga. Air peluh tu naik. Nak sebutnya gambaran teruknya dia kerana dia tak ada rasa takut di atas dunia. Kemudian bawa takut tu di akhirat Allah. Sebab tu kita ni kena ada rasa takut di atas dunia. Takut buat dosa. Jangan berani buat dosa. Ada orang kita berani. Ada yang hamba Allah kemarin datang menjumpa dengan saya. Umur 50 tahun dia sebut. Dia sebut ada saya, dia kata, Ustaz, saya ni dah 50 tahun tapi berzina tak berhenti lagi. Minum arak, saya ni tak tahulah Ustaz macam mana. Dia sebut. Kita kata kenapa tak tahu? Kena takut dengan Allah. Takut dalam hidup kita. Kadang-kadang
Orang kita dia ingat bahawa Allah tu lupa terhadap apa yang dilakukan. Yang dilakukan. Allah sebut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum yaumun taskhasu fihi al-absar. Kamu jangan sangka aku ni lupa segala benda yang kamu buat zalim tersebut. Tapi aku tangguh je, katanya Allah. Aku biar je. Yang kamu tak kena sekarang ni, memang aku biar. Biar. Sampai bila? Innama yu'akhiruhum. Aku lambatkan dia. Liyaumin taskhasu fihi al-absar. Pada satu hari yang membeliakkan biji mata kamu. Mata kamu tu jadi melelau. Taskhasu fihi al-absar. Nak tidur pun tak boleh. Nak buat itu pun tak boleh. Nak buat ni. Nak sebutnya apa dia? Bila kamu lawan Allah, Allah akan jadikan dalam hidup kita ni lama-lama sempit, lama-lama lagi sempit, lama-lama. Kita jangan ingat orang yang kan sekarang ni kan bukan main lagi golongan-golongan orang-orang kaya ni tunjuk barang kemas dia banyak penuh. Dia tubuh badan dia ni, dia banyak ni barang kemas, dia nak tunjuk hebat dia dan sebagainya. Tunggulah dia, tunggu sikit lagi. Bila sampai masuk dalam kubur nanti, ataupun Allah jadikan hidup dia tu, dia bukannya hidup semakin jadi senang, jadi semakin mewah-mewah, tak. Allah biar jadikan dia semakin sesak, semakin sempit hidup. Ni cara Allah jadikan pada orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia ni tak sedar diri. Islam diajar supaya kamu kena rasa takut. Jangan nak menunjuk-nunjuk. Jangan kamu rasa ego. Jangan kamu rasa sombong. Jangan. Semua tu pelambangan sombong. Suka tak kalau orang datang depan kita tunjuk gaya sombong? Kita tak suka. Demikian jugalah kita kena ajar. Kalau kita tak suka dengan orang yang belagak sombong, Allah lebih tak suka. Kalau manusia sama manusia ni pun, kita kan menyampahkan tengok orang yang dalam TikTok ke, dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, tunjuk barang kemas dia gini, harta dia banyak ni, kereta dia macam ni, segala benda. Lama-lama benda apa yang dapat? Orang tu rasa fakhr, dia rasa bangga kan waktu tu. Tapi orang lain tengok dengan mata menyampah. Orang lain benci aku tengok dia ni. Dia ingat ke dia je ada harta benda. Orang yang tak ada harta benda rasa benci. Orang yang ada harta benda pun benci juga dengan dia. Kerana apa dia? Kerana dia ingat ke dia je yang dapat. Padahal Allah bagi semua orang nikmat-nikmat ni. Nikmat-nikmat ni. Ada orang yang lebih pada dia pun ada lagi. Tapi ada dia tunjuk sombong macam dia? Tak ada pun. Satu, jangan jadi kita ni orang yang penyombong. Jangan. Orang yang bangga diri. Ada barang-barang yang mahal-mahal, luxury konon-kononnya, kita dengan tujuan nak tunjuk lebih itu dan lebih ini. Jangan, bukan sifat demikian. Orang mukmin ni sifat dia cukup tawaduk. Hidup dia berpada-pada. Qanaah, dia akan ada pada diri dia. Cukup, aku jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih, ramai mata-mata min syarri hasidin iza hasad. Mata yang dengki dengan kedengkian ini. Saya nak pesan ni pada tokoh-tokoh kosmetik. Ataupun kepada mereka-mereka yang suka menunjuk-nunjuk barang-barang kemewahan mereka tersebut. Jaga-jaga pada diri kamu. Kamu boleh jadi sekarang ni kamu selamat. Tapi kamu sedang menjuruskan diri kamu kepada lembah keseksaan dan kesengsaraan. Sikit lagi sengsara kamu. Tak sengsara sekarang, kamu masuk dalam kubur, kamu sengsara. Bila kamu sampai pada mahsyar, lagi sengsara. Ni Rasulullah sebut, di pada mahsyar ni, macam mana keadaan matahari itu Allah datang dekat dengan kepala. Kenapa? Nak tengok setakat mana kamu boleh bertahan. Biar cahaya kamu dengan matahari tersebut. Cahaya kamu dengan matahari yang mula didekatkan dekat dengan kepala kamu tu. Allahu Akbar. Kita ni kan, kalau cahaya flash kamera ni pun mata kita terkelip dah. Flash kamera totak depan kita kan. Misal contoh, kita terkelip-kelip dah. Ni bukan cahaya kamera. Ni cahaya, bukan cahaya lampu kamera. Tapi ni cahaya matahari. Yang betul-betul dekat dengan kepala. Bila cahaya matahari dekat dengan kepala ni, Allah, kita boleh bayang macam mana kesengsaraan sampai masuk dalam lubang kubur tersebut. Bila masuk dalam lubang kubur tu, gelap pekat. Dalam kubur ni, bau hanyir-manyir.
Dalam kubur ni membusuk yang amat sangat. Kenapa? Ni, waktu mana hidup atas dunia penuh dengan kesombongan, penuh dengan perasaan takbur dan takjub, ujub pada diri dia, sehingga kan dia tak rasa bagaimana besarnya Allah dalam hidup dia dan tawaduknya pada jiwa dia. Allahu Akbar. Ya, nikmat yang Allah bagi pada kita bukan nak suruh kita menyombong, tapi nak suruh kita syukuri. Nikmat yang Allah bagi pada kita ni bukan nak suruh kita nak menunjuk-nunjuk, tapi nak suruh kita ni apa dia, semakin tawaduk. Biar jadi Allah bagi pada kita nikmat, lalu kita syukur dalam hidup kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi nikmat-nikmat yang lain dalam hidup kamu. Macam kita ni lah, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian COVID ni, mulut kita sebut astaghfirullahalazim, kemudian alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan yang Allah bagi pada kita. Minta ampun pada Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Dalam masa yang sama juga, kita minta supaya Allah tambah lagi rezeki-rezeki yang lain dalam kehidupan kita ni. Ini cara pada diri kita. Kemudian wa anhu qal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, dia kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istami'a wajbatan faqal. Tiba-tiba waktu mana kami dengar tu, tiba-tiba bunyi gum gegaran. Kami duduk dengan Rasulullah. Duduk dengan Rasulullah, tengah duduk tu bunyi qum tu wajbatan faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus, hal tadruna ma hadha? Kamu tahu tak benda apa yang berlaku? Hal tadrun madza? Kamu tahu tak benda apa yang sedang berlaku? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami pun jawab, Allah dan juga Rasulullah yang tahu. Qal hadha hajarun rumya bihi fin nar منذ 70 kharifan wa huwa yahwi fin nar al'an hina intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha, rawahu Muslim. Rasulullah kata, itulah batu yang dicampakkan fi nar, dalam neraka Allah. Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata, itulah batu yang dicampakkan dalam neraka sejak lebih kurang 70 tahun yang lalu. 40 kharifan. 70 tahun yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada yang riwayat kata 70 kharifan ni maknanya sama dengan 70,000 tahun atas dunia. Lebih kurang demikian. Fahuwa yahwi finnar, dan dia dicampak dalam neraka tu al-an hinan taha, sekarang sampai dah di dasar api neraka, ila qa'riha, dan sampai kepada dasar api neraka yang dicampak lebih kurang 70 tahun. Disebutnya 70 tahun yang lalu, 40 kharifan. Sekarang masuk sampai ke dasar api neraka Allah, dan kamu dengar suara gempa tadi, gum sekejap tadi tu datang daripada mana? Datang daripada batu yang dicampak, nak tahu kedalaman berapa dalamnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita ni kalau kita dengar hadis-hadis macam ni kan, kita boleh bayang Allah dalamnya api neraka Allah. Kita ni kadang-kadang kita naik atas gunung tinggi sikit, kita berdiri, kita tengok pandang bawah tu, sayup je ke bawah. Rasa ni gayanya tubuh badan kita. Rasa sayup je diri kita. Hanyut je diri kita. Kadang-kadang orang naik kapal terbang kan, bila kita naik tinggi, semakin tinggi kita naik tu, tengok bawah tu kecil je kita tengok. Nampak kecil je tersebut tu, kita rasa apa dia? Allahu akbar. Takutnya kita keadaan yang suasana kecil halus di bawah itu sini. Tu dunia, ni neraka Allah. Bayangkan Rasulullah kata, batu yang dicampak, nak tahu kedalaman berapa dalam api neraka Allah selama lebih kurang 70 tahun. 40 kharifan. 70 tahun tu dicampak tu, sekarang baru sampai. Bunyi bergegar tu, sahabat-sahabat yang duduk tu rasa gum tu bergegar sekali keadaan yang berlaku pada mereka ni. Ni hadis-hadis macam ni menyebabkan diri kita ni jadi beremang bulu roma kita ni. Takut pada diri kita ni. Wan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tak ada seorang pun di kalangan kamu, seseorang di kalangan kita,
kecuali akan bercakap dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu terjemahan, dan di antara dia dengan yang disebut dengan Allah tak ada penterjemah. Tak ada dah penterjemah. Fayanzur ayman minhu, dia pandang sebelah kanan dia, fala yara illa ma qaddam, dia tak nampak apa-apa kecuali amalan-amalan dia yang lepas-lepas. Bila dia berdiri di hadapan Allah tu, tak ada seorang pun yang boleh membantu dia. Dia tengok kanan, bila dia pandang sebelah kanan, dia tengok amalan-amalan dia yang lepas-lepas. Wa yanzuru ashmamihi fala yara illa ma qaddam. Bila dia pandang amami minhu fala yara illa ma qaddam. Dia pandang sebelah kiri, tak ada benda-benda apa-apa pada diri dia kecuali yang lepas-lepas. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Lalu dia pandang di antara kedua tangan dia, dia nampak, yang dia nampak ialah api neraka Allah. Talqaha wajhi, api neraka tu sedang menyambar untuk diri dia. Di pada mahsyar nanti. Fattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bertakwalah kamu dan kamu rasa takutlah dengan dihumban ke dalam neraka Allah, walaupun dengan sebelah sebiji kurma yang dibelah dua. Rasulullah kata, jangan kadang-kadang kerana sebelah kurma tu kamu masuk dalam api neraka Allah. Kadang-kadang ada orang kita ni kedekut hangit dipanggil. Kedekut dia tu sayang sungguh. Sampai peringkat sayang dia tu menjadikan bahan api neraka Allah untuk diri dia. Dia sayang harta benda dia tu sampai harta benda tu menjadi bahan bakar api neraka Allah untuk diri dia. Walaupun dengan sebelah kurma. Sebelah kurma tu dia belah dua, sebelah tersebut dia gunakan, dia simpan. Misal contoh, Rasulullah kata kamu menjaga-jaga. Kadang-kadang dengan sebelah kurma ni lah yang menyebabkan kamunya dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kadang-kadang buat dosa ni tak nanti kebanyak dosa yang dia buat, tapi kerana satu dosa itulah yang menyebabkan masuk neraka Allah. Kadang-kadang kita buat amalan, tak nanti ke amalan tu mesti besar, mesti hebat dan sebagainya. Tak. Kadang-kadang amalan imatatul adza anit tariq. Kita buang sampah-sampah yang di jalan tu pun, kadang-kadang yang tu pun menyelamatkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita. Kadang-kadang buat dosa tu tak mesti kau kita buat dosa besar-besar, berzina dan sebagainya masuk dalam neraka. Kadang-kadang dosa kenyit mata je. Kenyit mata kita. Dengan amalan yang kita buat tu. Kerana kadang-kadang amalan kenyit mata tu je masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diajar demikian. Di akhirat nanti kamu tak ada orang yang jadi peguam bela pada diri kamu. Tak ada seorang pun di kalangan kita ni akan ada pembantu nak tolong jawab bagi pihak kita. Atas dunia ni tak apalah. Kalau pergi ke mahkamah ada 20 orang peguam bela. Ada 10 orang peguam bela nak membela diri kita. Cuba bayangkan di akhirat Allah nanti. Tak ada peguam bela, tak ada siapa. Pandang sebelah kanan, tengok amalan-amalan dia. Pandang sebelah kiri, tengok amalan-amalan dia. Kemudian tengok depan, di antara kedua tangan dia tu, keluar api. Ia di antara tangan dia ni. Fattaqun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu takutlah kamu dengan api neraka Allah. Walau bisyikk tamrah, walaupun dengan sebelah biji kurma sekalipun, kamu kena rasa takut pada diri kamu dalam keadaan demikian. Kemudian wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tara. Attatis sama' wa huqqa laha an ta'idta ma fiha mawdi'un 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sungguhnya aku nampak apa yang kamu tak nampak. Rasulullah sebut, inni ara ma la tara. Kamu tak nampak benda yang aku nampak. Rasulullah sebut cerita demikian daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar Al-Ghifari ni sahabat Rasulullah yang kerap mengikut Rasulullah berjalan ke mana pun. Begitulah yang dilakukan. Kemudian Rasulullah kata atitus sama, atitis sama. Rasulullah kata attatis sama. Rasulullah gambarkan
Di langit itu Rasulullah kata penuh malaikat-malaikat Allah. Wa huqqalaha an tati'atta, dan menjadi langit itu bersuara, dan memang sepatutnya jikalau dia bersuara, sebab tidak ada tempat yang terluang selebar 4 jari. Rasulullah kata tak ada ruang di langit itu selebar 4 jari, tak ada. Rasulullah kata selebar 4 jari ini ruang semuanya malaikat, penuh dengan malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tak boleh letak 4 jari. Asabi illa wa malakun wadi'un jabhatu sajidan lillah. Kecuali semua kepala-kepala malaikat sedang sujud ada Allah. Semua kepala malaikat tu penuh di langit Allah tu. Di semua di kawasan Arash, di kawasan langit pertama, langit kedua, langit ketiga tu penuh dengan malaikat sedang sujud ada Allah. Ruang tu tak boleh nak ulur, 4 jari tu tak boleh di tempat ruangan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wallah law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira. Demi Allah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa tu sikit je dalam hidup kamu. Yang kamu tahu tu sikit. Manakala yang banyak dalam hidup kamu, wala bakaitum katsira, nescaya kamu banyak menangis dalam hidup kamu. Hidup kamu ni menangis je dibandingkan kamu ketawa. Wa ma talazzuz bin nisa' alal furash, tak ada seorang pun yang akan merasai lazat. Rasulullah kata tak ada juga kamu semua tidak akan rasa melazat dengan mana-mana perempuan di atas hamparan ataupun di atas katil-katil. Maknanya kalau sekiranya kamu tahu apa yang aku tahu ni, takut kamu untuk menyebabkan kamu tak nak berkahwin. Takut kamu untuk sampai peringkat kamu tak nak sentuh perempuan-perempuan isteri kamu. Kamu tak nak sentuh. Bahkan nescaya kamu semua akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan benda apa yang terjadi pada diri kamu akan keluar. Rasulullah kata, wala kharajtum ila su'udati tajruna ila Allah Ta'ala. Kamu akan keluar ke jalan-jalan dan kamu akan buat apa dia? Kamu akan minta pada Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah. Kerana kamu tahu apa yang aku tahu. Rasulullah sebut demikian. Kemudian ni riwayat Imam Tirmizi, wa qala hadis hasan sahih. Ini gambaran yang berlaku di antara yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak lagi hadis-hadis yang lain ini, insya-Allah kita memulakan balik lepas pada hari raya ni dengan kita belajar tentang hadis-hadis tentang menimbulkan rasa takut kita pada Allah. Biar ada dalam jiwa kita ni perasaan demikian, dan insya-Allah kita belajar dan kita belajar walaupun kita dalam tempoh yang sebegini, tapi kita duduk dan kita cari jalan untuk menambahkan ilmu dalam hidup kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.